Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab ridwan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Alhamdulillah. Hormati fadilatul imam kita, terlupa juga Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa surau dan jemaah muslimin muslimat yang bertolak. Alhamdulillah, kita panjat hamdulillah syukur Allah Ta'ala kerana kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini setelah kita bercuti panjang PKP selama 4 bulan Kalau orang nikah 4 bulan berturut-turut tanpa nafkah kan, maka pihak isteri boleh mengadu pada mahkamah kan lepas ta'liq itu, seandainya suami meninggalkan isteri selama 4 bulan berturut-turut tanpa nafkah atau hilang pada tempat yang tidak ketahui hidup atau matinya, atau menyebabkan kecederaan daripada tubuh badan isteri, maka pihak isteri boleh buat pengaduan ke mahkamah dan mahkamah buat siasatan yang wajar dan mendapati ianya benar, maka jatuhlah atasnya kan 4 bulan tak bersama Allah. Jadi insya-Allah, jadi semuanya ada hikmah lah memang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum tu kita minta maaf lah lewat tadi, sebab jalan tu saya tak tahu jalan tu dah tutup. Sampai situ dah tak boleh jalan, patah balik, pusing balik, pergi kat tempat lain kan, kat kuartus polis masuk dalam dah merabur lagi. Dah tak jumpa lagi, masuk lorong salah, masuk lorong jalan. Siapa punya kerja? Majlis ke TKR? Itulah tu. Menolak. Itulah tu. Terpaksa saya buka handset, cek Google Maps. Mana kedudukan saya sekarang berdekat mana ni? Lorong mana ni dia? Rupanya salah lorong. Pusing balik. Gitu. Rupanya akan teh lagi rupanya. Sudah tu yang merapan tu, yang lambat tu. Baik, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita sambung. Malam ni kita baca kitab hadis 40 Hadis 40 masih lagi dalam pembahasan hadis yang ke-28. Hadis ke-28 iaitulah berkenaan dengan wasiat hari itu kan. Wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana wasiat tadi telah pun menggetarkan akan hati dan menitiskan air mata. Itu kan berat wasiatnya. Jadi apakah wasiat baginda Rasulullah SAW itu? Rasulullah kata, usikum bitaqullah.
azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Aku berwasiat kepada kamu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar dan juga taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang merintahkan kamu itu seorang hamba. Maka sesungguhnya Nabi kata akan datang di kalangan umat aku akan berlaku perselisihan yang banyak. Fasayaro ikhtilafan katsira. Hadis tu kan, matan hadis tu. Nanti bila akhir zaman kan, bila aku dah tak ada, Nabi kata akan banyaklah perselisihan faham di kalangan umat aku sendiri. Begitu Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin dan mahdiyyin. Oleh itu berpeganglah kamu dengan sunnah aku dan juga sunnah-sunnah khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit oleh kamu dengan gigi gerham. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur, dan jagalah oleh kamu akan perkara-perkara baru yang diada-adakan. Fa inna likulli bid'atin dalalah, maka sungguhnya setiap perkara bid'ah itu sesat. Hadis riwayat daripada Imam Abu Daud dan Tirmizi, dan hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Baik. Jadi malam ni kita sambung pembahasan hadis ini. Itulah pengertian bid'ah. Pengertian bid'ah itulah di muka surat 323, Jawi 323. Baik, apakah dikatakan bid'ah? Bid'ah ialah nama bagi sesuatu yang baru diadakan. Bid'ah ialah suatu nama bagi suatu benda yang baru yang diadakan. Orang yang mengadakan disebut mubtadi'. Orang yang mengadakan bid'ah itu mubtadi'. Kemudian bid'ah dalam urusan keduniaan tidak dilarang, tetapi bid'ah dalam urusan agama lah yang sangat-sangat dilarang. Okey. Itu sebabnya bila sebut tentang kata macam tahlil ke apa ke, itu kadang-kadang bersisih pendapat lah. Kata umat Islam pun berbalah-balah. Ada yang sokong, ada yang tak sokong. Orang kata ni macam-macam pendapat kan. Betul tak? Tapi kita ni dalam mazhab Syafi'i dan Ahli Sunnah kat Malaysia ni, kita ikut je ulama'-ulama' dulu. Itu jelah. Kita ikut je ulama'-ulama'. Ulama' dulu kata boleh, boleh. Jangan duk kita orang kata sibuk menyatakan bid'ah, takin bid'ah, tu bid'ah, ni bid'ah, macam-macam bid'ah kan. Sedangkan benda tu telah pun dikaji oleh ulama'-ulama' Nusantara, ulama'-ulama' pondok dulu-dulu, semua dah kaji dah. Tapi bila zaman ni macam-macam fahaman kan. Dia kata, oh ni bid'ah, ni bid'ah, macam-macam bid'ah. Baik. Jadi bid'ah dalam urusan keduniaan tidak dilarang. Ni dia punya asalnya lah. Tetapi bid'ah yang urusan agama lah yang sangat-sangat dilarang. Itu pun tengok benda dia kan. Tengok isu dia macam mana. Kerana ini merupakan pencerobohan secara terang-terangan terhadap kesucian agama dan terhadap hak Allah dan Rasulnya. Kerana itu barang siapa yang mengadakan suatu perbuatan lalu dikatakan daripada agama atau disandarkan pada agama padahal tidak ada asal dan contohnya dari agama, maka perbuatan itu adalah dipandang salah dan ditolak. Jadi kalau benda tak ada punca, tak ada nas ataupun tak ada sumber-sumber. Kadang benda ni di zaman Nabi kadang pun tak buat. Nabi tak buat dan sahabat pun tak buat. Benda tak buat bukan bermakna tak boleh buat. Ada orang bila tengok oh Nabi tak buat, bila Nabi buat dia pun anggap oh ni bid'ah. Bid'ah ni Nabi tak pernah buat pun. Sedangkan para sahabat ada buat. Kalau tak sahabat buat pun, ulama'-ulama terdahulu, ulama'-ulama silam, ulama'-ulama salaf ada buat benda tu. Kalau ulama' salaf ada buat, tentulah mereka buat mesti ada nas dia, mesti ada sumber dia kan. Takkan tiba-tiba mereka buat macam tu. Seterusnya tuan-tuan,
Berdasarkan hadis yang menyatakan bahawa barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami, ini akan suatu yang tidak daripadanya, maka ianya ditolak. Kalau ada punya matan hadis ni, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan satu benda yang baru yang bukan daripada urusan agama kami, maka ianya ditolak. Itu hadis Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai sumber hukum lah, hukum basic lah di dalam mengadakan benda-benda baru ni. Cuma ada pula hadis menyatakan walaupun benda tu Nabi tak buat, sahabat tak buat, tapi Nabi pernah cakap, man sanna sunnatan hasanan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengadakan satu sunnah yang baik, man sanna sunnatan hasanan, barang siapa mengadakan satu sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya sehingga hingga hari kiamat. Man sanna sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang mengadakan satu sunnah yang jahat pula, mana sunnah contoh yang jahat dia orang Ta'ala, maka baginya wizruha, baginya dosa, dan dosa amal orang yang mengamalkannya la yanqusa, tidak kurang sedikit pun ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Jadi berdasar pada hadis ni, walaupun Nabi tak ada buat, sahabat tak buat, tapi benda tu baik daripada sudut pandangan agama, benda tu baik daripada sudut agama, maka dibolehkan kita buat. Itu sebabnya bid'ah bawah tu ada dua. Terus tu tuan-tuan, bid'ah lawan jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Umat Islam diwajibkan mengambil dan menerima segala ibadah dari jalan itu, tidak menyimpang daripadanya, tiada menyimpang dari, tiada pula dilebihi atau dikurangi. Dan pernah lakukan zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, atau mengadakan suatu bentuk atau rupa ibadah yang tidak didapati contohnya di zaman tersebut, maka dinamakan sebagai mubtadi'. Maka dinamakan sebagai orang yang mengadakan bid'ah. Jadi ketika keterangan tersebut nyatalah bahawa arti bid'ah menurut istilah ulama ialah satu jalan atau satu cara perbuatan yang diada-adakan dalam agama yang tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dengan maksud untuk mendampingkan diri kepada Allah atau untuk beribadah kepadanya kerana ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, Imam Syafi'i ada sebut al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua, nampak? Sampai pembahagian bid'ah. Tadi umum lagi tu. Umum mana benda yang tak ada Nabi buat, sahabat tak buat, maka bid'ah. Habis bagaimana kalau benda tu baik, sahabat tak buat, Nabi tak buat? Tu tengok kata Imam Syafi'i pernah kata. Imam Syafi'i cakap al bid'atu bid'atani. Bid'ah tu ada dua, mahmudatun wa mazmumatun, yang baik dan yang tak baik. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun, maka mana-mana yang bertepatan dengan sunnah makanya dipuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmumun, dan mana-mana yang menyalahi daripada sunnah makanya ditolak. Daripada situlah mana ada pecahan bid'ah itu. Tak adalah kata bila sebut bid'ah, ini bid'ah ni haram, ni bid'ah. Dia tengoklah para ulama pun dia nak mulakan satu hukum pun dia kaji secara mendalam. Ni kadang-kadang baru tahu 1, 2, 3 hadis, dah katakan bid'ah kan. Gitu. Jadi yang dikatakan bid'ah yang tercela dan sesat itu ialah suatu perbuatan yang diadakan dalam agama padahal tidak ada dalam agama dalil syarak atau asalnya, sama ada dari nasnya ataupun daripada kaedah-kaedah undang-undang agama ataupun undang-undang bahasa Arab lah, undang-undang bahasa Arab ataupun kaedah usul fiqh dan sebagainya.
Kerana kita ni daripada kita sumber hukum ni dalam Syafi'i dan Sunnah ni, kita ada 4 sumber hukum. Betul tak? 4 sumber hukum kita. Pertama Al-Quran, kedua hadis, kedua ijma' ulama', keempat qiyas. 4 sumber hukum. Kalau tak ada dalam Nabi tak ada buat, sahabat ada buat. Sahabat pun tak buat, tengok ijma' ulama'. Jangan kata sepakat menyatakan boleh. Boleh. Kalau tidak pun tengok pada qiyas. Qiyas. Qiyas ni maksudnya perbandingan lah. Perbandingan. Itu juga contohnya masalah talqin. Masalah talqin. Kita dalam mazhab Syafi'i ni, talqin ni adalah sunat kan. Sunat kita buat talqin. Tapi Nabi ada buat talqin ke? Tak pernah dengar apa Nabi buat. Sahabat dia buat talqin pun tak pernah. Sahabat tu kan. Habis macam mana tu? Boleh ke tak boleh? Jadi ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan boleh. Kenapa? Kerana orang yang telah mati kan boleh kita doakan. Betul tak? Orang yang telah mati kan boleh kita doakan untuk orang telah mati. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Bila mati ada Adam, maka terputuslah amalnya, illa kecuali 3 perkara. Sedekahul jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat yang diajar pada orang lain, waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang doakan bagi dia. Sebenarnya sampai pahala tu walaupun dah mati. Tak salah pun kalau kita membaca kan, membacakan doa untuk si mati tu. Dan Nabi pun dalam peristiwa peperangan Badar, ketika kata menanam mayat-mayat, mencampakkan mayat mawakafi yang telah mati kan, dan Nabi mencela kata pemimpin Quraisy yang telah terbunuh dalam peperangan Badar itu, termasuklah Abu Jahal pun mati. Abu Jahal mati dalam peperangan Badar. Ingat kisah Abu Jahal? Ada beberapa orang jaya membunuh dia. Jadi dalam ketika dicampakkan dalam perigi dalam lubang tu mayat-mayat kafir tu, Nabi melaknat dia, mendoakan kecelakaan ataupun laknat kepada orang-orang kafir telah hidup dia. Jadi sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kenapa kau doakan? Kan, ataupun kenapa kau bicara dengan mayat? Adakah dia dengar ke? Nabi kata dengar, dia dengar. Dia dengar apa kita baca. Apa yang tersebut dia dengar. Betul tak? Itu juga mayat kalau seandainya telah meninggal dunia, dia akan dengar tapak kaki orang yang meninggalkan kubur tu kan, dah ditanam dalam kubur jenazah tu kan, dia dengar tapak kaki itu meninggalkan satu kuburan. Kat situ mana? Dengar lah. So, tak salah lah kita mendoakan orang yang telah mati tu. Walaupun perbuatan secara langsung Nabi dengan sahabat tak ada buat pun benda tu, tapi sudut pandangan syarak boleh kan, sampai doa untuk mereka. Baik saudara tuan-tuan, jadi dari keterangan tersebut nyatalah bahawa bid'ah menurut istilah ulama ialah satu jalan atau satu cara perbuatan yang diada-adakan dalam agama yang tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah dan zaman para sahabat, dengan maksud untuk mendapatkan diri kepada Allah atau untuk beribadah kepadanya kerana ingin mendapat pahala. So kalau tak ada macam mana? Itu yang kena pada kaedah-kaedah tu sebut. Jadi yang dikatakan bid'ah yang tercela ialah dan sesat ialah suatu perbuatan yang diadakan dalam agama padahal tidak ada dalam agama dalil syarak ataupun tidak ada asal di sumbernya, sama ada daripada nas Quran hadis ataupun daripada kaedah. Nampak? Kaedah undang-undang. Tidak ada segi undang-undang peraturan bahasa Arab ke kan, usul fiqh dan sebagainya, tak ada. Tapi kalau ada kaedah membolehkan, bolehlah mana? Boleh kita buat benda tu. Mana bolehlah kita melakukan perkara-perkara tersebut tuan. Kemudian kalau kita lihat di sini, pembahagian bid'ah pun sama.
dalam kitab Muhadir Joy ni pun dia pun ada sebut pembagian bid'ah tu kepada dua, bid'ah hasanah dan juga bid'ah dhalalah. Baik. Para ulama yang setuju dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahawa bid'ah itu terbagi pada dua, dhalalah dan hasanah, itulah pertama seperti Imam Ibnu Abdul Zar. Kemudian Imam Ghazali. Kemudian Imam Hafiz Ibn Qasir, kitab Nihayah. Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Qawaid al-Ahkam. Imam Nawawi dalam kitabnya Tahzib al-Asma' wal Lughah. Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tabyin fi Syarah Al-Fa'in. Tabyin fi Syarah Al-Fa'in. Kemudian ada pula ulama membahagikan bid'ah kepada 5 pula. Seperti Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Imam Izzuddin bin Salam membahagikan bid'ah pada 5. Mana ada 5? Itulah bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah harus, bid'ah haram dan bid'ah makruh. Mana contoh bid'ah wajib? Contoh bid'ah wajib ialah seperti mengkaji ilmu tata bahasa. Contohnya ilmu nahwu dalam memahami Quran dan hadis. Ini dikatakan bid'ah wajib. Mengkaji ilmu tata bahasa lah. Kaedah-kaedah dalam nahwu, dalam saraf. Kalau nak pandai bahasa Arab ni, dia kena belajarlah nahwu saraf. Nahwu tu dikatakan seperti bapa ilmu. Saraf itu seperti ibu ilmu. Ibu dan bapa ilmu kan. Saraf tu dah seperti Nasara yang suruh Nasran, Pawan Nasirun, Wazaka Masurun, Unsuna, Tasur, Masurun, tasbih itulah. Kan? Kemudian kalau kita belajar kitab Matan Bina, kita akan belajar bab sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ada 6 bab. Kemudian sulasi mazid tambah 1 huruf. Sulasi mazid tambah 2 huruf. Sulasi mazid tambah 3 huruf seperti istaf'ala, yastafilu, istif'alan. Izlawaza, yazlawizu, izliwazan. Kan? Akrama yukrimu ikraman. Itu bahasa saraf, ilmu saraf. Mana saraf tu membalik-balikan perkataan tu daripada fi'il madi kepada fi'il mudhari' kepada isim masdar, isi fa'il, isi maf'ul, isi fa'al, fi'il amar, fi'il nahi dan sebagainya. Nahwu pula kita belajar pembahagian kalimat. Kalimat bagi pada 3, isim, fi'il, huruf. Isim makna kata nama, fi'il kata perbuatan, huruf ialah kata penyambung, kata penghubung. Okey, huruf pula ada pelbagai jenis huruf. Huruf menjazamkan fi'il mudhari'. Kemudian ada huruf masuk pada fi'il mudhari'. Kemudian belajar bab fa'il, bab maf'ul, bab masdar, macam-macam bab lah. Itu termasuk dalam bid'ah wajib nama dia. Maknanya mengkaji ilmu tata bahasa nahwu untuk memahami Quran hadis. Tak salah. Malah kita digalakkan pula belajar. Kalau kita tak belajar, kita tak akan faham ilmu bahasa Arab tu. Apalagi kalau kita baca kitab Arab, memang tak ada baris. Kita Arab tak ada baris kan? Macam mana nak baca tu? Mana nak berhenti tu? Mana nak berhenti? Kalau tak belajar, memang tak tahu lah. Yang melontung ni kan. Okey, yang kedua bid'ah sunat. Mana contoh bid'ah sunat? Seperti mendirikan sekolah dan tempat-tempat pengajian. Mendirikan sekolah dan tempat-tempat pengajian. Sebut dalam kitab ini, kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya. Kemudian bid'ah harus. Bid'ah harus contohnya bersalam selepas solat subuh ataupun asar, ataupun selepas solat lah. Selepas solat kan kita bersalam. Ini namanya bid'ah harus.
ataupun memudahkan, melapangkan urusan makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ini kata bid'ah. Bid'ah makruh, menghias masjid dengan ukiran. Menghias-hias masjid, melawak-lawakkan masjid tu dalam tu kan. Dalam ni pun corak-corak tu jangan. Okey. Itu namanya bid'ah makruh. Tapi nak buat macam mana? Dah lawa masjid ni. Masjid duit dah banyak sangat. Salah satu tarikan untuk orang datang masjid ni, masjid lawa kan. Kalau masjid tak lawa lah masjid tu. Malih lah. Kat Seremban tu masjid yang lawa tu apa tu kan? Sri Sendayan. Masjid Sri Sendayan tu memang lawa. Dalam itu dia punya tulisan khat tu banyak lah, macam-macam lah. Lawa lah tuan. Sebenarnya hukum melawa-lawakan masjid ni hukumnya adalah makruh hukum dia. Kalau melawakan lagi nak tunjuk ke orang, haram lah. Haram. Sesaja nak tunjukkan orang. Seterusnya haram lagi, bid'ah haram. Yang seterusnya adalah bid'ah haram seperti mengikut pahaman Qadariyah ataupun Jabariyah. Ini namanya bid'ah haram. Mana mengikut pahaman-pahaman selain daripada pahaman Sunnah wal Jamaah, seperti pahaman Qadariyah ataupun Jabariyah. Arti pahaman daripada ini kata-kata pendapat daripada Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Kemudian pendapatnya juga disokong oleh Imam Hanafi, Imam Maliki dan juga Imam Syafi'i. Mereka pun menyokong pembahagian kepada 5 bid'ah itu. Faham kan? Jadi kita nak mengajar ni pun tak boleh tengok satu kitab je. Banyak kita nak tengok. Baru kita tahu. Kalau tidak kan kita kalau tengok ke sininya, mana pun Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat, habis semua bid'ah kan. Habis kan? Habis Ustaz Muhammad akan di blacklist nama. Sahabat blacklist nama. Dia kata Ustaz Muhammad kata tahlil haram, tu haram, ni haram. Berjabat tangan haram, berdoa lepas berzikir lepas berwirid lepas sembahyang haram. Habislah tuan-tuan, nama saya ini bukan faham ahli sunnah ni, bukan Syafi'i ni. Blacklist nama saya. Sebab apa? Sebab benda tu memang dah sepakat. Kalau ulama-ulama Nusantara ni, ulama-ulama pondok, ulama Nusantara, mereka sudah sepakat dah. Benda tu boleh buat je lah. Seterusnya tuan-tuan, jadi yang dikatakan bid'ah yang tercela dan sesat itu ialah suatu perbuatan yang diadakan agama. Padahal tidak ada dalam agama dalil syarak. Padahal tidak ada dalam agama dalil syarak atau asalnya sama ada daripada nasnya Quran hadis ataupun daripada kaedah. Nampak? Kata-kata kaedah ni itu yang luas tu. Itu yang jadi luas. Kerana dalam bahasa Arab ni banyak kaedah-kaedah dia. Usul fiqh pun banyak kaedah-kaedah usul fiqh. Itu sebabnya kita digalakkan juga bila kita belajar fiqh, nak lebih mantap belajar usul fiqh. Cerita. Kita belajar hadis, nak mantap kena belajar usul hadis. Mustalah hadis. Mustalah hadis. Mantap. Seterusnya tuan-tuan, sekiranya ada maka tidaklah dikatakan bid'ah menurut pengertian syarak, tetapi dinamakan bid'ah menurut pengertian lughah sahaja. Tapi dikatakan bid'ah dari segi lughah sajalah. Contohnya seperti perbuatan Sayyidina Umar mendirikan sembahyang tarawih pada bulan Ramadan dengan berjamaah dalam masjid, yang olehnya dikatakan sebaik-baik bid'ah. Ni'mal bid'ah hazihi, ni'mal bid'ah hazihi. Ataupun bid'ah ni'mal bid'ah haza, sebaik bid'ah ialah ni lah, sembahyang tarawih secara berjemaah. Nabi tak buat sembahyang tarawih secara berjemaah. Nabi buat seorang saja. Dan pernah Ubay bin Ka'ab, bukan Nabi Ubay bin Ka'ab ni, Ubay ni tahulah kepala munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Ubay bin Ka'ab berkata
Belum ini tidak ada sekarang bagaimana? Mana isu tadi lah sembang tarawih tadi. Jawabnya aku tahu tetapi itu yang bagus. Aku tahu tetapi itu yang bagus. Berarti sebelum ni tidak dikerjakan, tapi ada dalil atau asas agama, iaitu Rasulullah pernah mengerjakannya dengan para sahabat. Kemudian diperhentikannya kerana ditakuti akan difadukannya dengan demikian. Nyatalah bahawa arti bid'ah yang dikatakan sebagai itu ialah bid'ah pada lughah, bukan bid'ah pada syarak. Bid'ah pada lughah segi bahasa, bukan daripada segi syarak. Baik, beberapa contoh bid'ah yang lain. Antara ulama Islam ada menerangkan beberapa bid'ah yang lain. Antaranya ialah seperti meminta kepada Allah melalui orang, meminta kepada Allah melalui orang yang mati. Dia tengok orang tu mati tu macam mana. Kalau tawassul dibenarkan, tawassul dalam sunnah ni dibenarkan. Bukan minta kat mati, tapi meminta dari segi kelebihan-kelebihan, keberkatan-keberkatan yang ada kepada baginda Rasulullah SAW ataupun wali Allah lah. Bukan meminta ke orang mati tu, tak. Orang mati tu tak tahu apa, tapi dengan bantuan amal-amal soleh yang ada kepada para nabi dan para rasul dan juga wali-wali Allah. Itulah kita namakan sebagai tawassul. Tawassul itu dibolehkan dah di dalam Islam, dibenarkan, ataupun istighasah. Jadi bernazar untuk melakukan sesuatu di kubur orang yang tertentu yang dianggap sebagai karamah ataupun wali. Dia nazar apa, tengoklah nazar. Kalau nazar yang semata-mata kan kepada kubur itu yang tak boleh. Bernazar kan semata-mata untuk si mati, orang yang telah mati, itu yang tak boleh. Kemudian yang kedua, menyerahkan hukum agama kepada akal fikiran manusia. Menyerahkan hukum agama kepada akal manusia ini tak dibenarkan, tidak dibolehkan. Akal hanya membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita lihat yang tadi 118 ya. 118 tawassul. Baik, tuan-tuan, apakah tawassul? Baik, tawassul berarti tawassul ialah memohon datangnya manfaat, kebaikan atau dihindar kepada mudarat, keburukan daripada Allah dengan menyebut nama seorang nabi atau wali sebagai tanda memuliakan, ikram kedua-duanya dengan disertai keyakinan bahawa yang mendatangkan bahaya manfaat itu hakikatnya hanya daripada Allah Taala sahaja. Itu dia kata tawassul. Yang tak boleh itu kita minta direct dengan si mati itu. Itu yang tak boleh. Dia tak boleh. Orang dah mati, buat apa? Jadi yang kita mohon itu, tawassul adalah memohon datangnya manfaat, kebaikan atau dihindar pada mudarat daripada Allah dengan menyebut nama seorang nabi atau wali sebagai tanda ikram, memuliakan keduanya, dengan disertai keyakinan bahawa yang mendatangkan bahaya dan manfaat itu hakikatnya ialah daripada Allah, bukan daripada si mati. Kalau kita mengiktikadkan yang boleh mendatangkan manfaat mudarat itu si mati, nabi yang telah wafat itu ataupun rasul telah wafat, itu yang dikatakan bid'ah. Tak boleh kan? Kita kena berpegang bahawa kan hakikatnya yang boleh membawa mudarat dan manfaat itu ialah daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Baik, Rasulullah mengajar cara tawassul. Rasulullah pun pernah mengajar cara tawassul. Contohnya, Nabi sendiri mengajar cara bertawassul dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Khudri. Nabi pernah bersabda, dia kata, sesiapa yang mengucapkan ketika keluar untuk melaksanakan solat,
doa ini, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyawi ilaika wa inni lam akhruj asaran aw wala bataran wala riya'an wala sam'atan rajatu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a maradatika as'aluka an tanfadhani minan nar wa an taghfirli dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa maksud itu kan? Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu dan dengan hak langkah-langkahmu, bahawa sesungguhnya aku tidak keluar dengan keangkuhan, sombong, riak maupun sum'ah, menunjuk-nunjuk. Aku keluar kerana takut terhadap kemurkaanmu ya Allah, dan mengharapkan keridaan-Mu ya Allah. Aku memohon padamu untuk menyelamatkan diriku daripada api neraka dan mengampunkan dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Nescaya Allah Ta'ala mewakilkan 70,000 malaikat yang memohon keampunan kepadanya, dan Allah Ta'ala menghadapkan kepadanya dengan zatnya sehingga dia selesai daripada solatnya. Jadi dalam doa ini ada perkataan bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyawi ilaika. Aku mohon pada ya Allah dengan hak orang yang memohon kepadamu dan dengan hak langkah-langkahmu. Dia disebut perkataan itulah, dengan hak orang yang memohon. Mana yang memohon ni ramai lah, para nabi, para rasul kan, maka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya tuan-tuan, ijma' fuqaha telah ijma' bahawa bertawassul ataupun beristighasah dengan nabi dan para wali adalah harus dibolehkan, sama ada mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ini adalah kerana tawassul pada hakikatnya adalah menjadikan sesuatu sebagai perantaraan supaya doa dan permohonan dapat dikabulkan dengan Allah Ta'ala segera. Sebabnya dalam tawassul ni dibenarkan dalam kita mazhab Syafi'i ini. Tapi kalau Wahabi tu dia tak bagi tawassul. Kan? Nak ziarah kubur Nabi pun dia tak bagi. Betul tak? Nak ziarah kubur pun, kalau ziarah pun sekejap je. Lama kan dihalau gitu. Kan? Halau, tak bagi orang. Baik, seterusnya tuan-tuan. Tengok lagi. Yang kedua, menyerahkan hukum agama kepada akal fikiran manusia dan menolak nas atau keterangan daripada Allah dan Rasulnya, atau meninggalkan hukum Allah dan hukum Rasul kerana mengikut fikiran dan pendapat manusia. Okay? Ini termasuk bid'ah. Menyerahkan hukum agama kepada akal fikiran manusia, dan menolak nas Quran hadis. Akal ni Allah Ta'ala ciptakan untuk memahami Quran hadis, bukan meletakkan akal itu terlebih tinggi daripada Quran dan hadis. Kalau kita meletakkan Quran dan hadis lebih tinggi kita meletakkan akal lebih tinggi pada Quran hadis, mereka ini termasuk dalam fahaman Jabariyah. Fahaman apa? Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah ini dia meletakkan akal lebih tinggi daripada Quran dan hadis Rasulullah SAW. Akal sebenarnya berfungsi untuk memahami Quran hadis. Bukan mana akal tak boleh pakai langsung. Kalau akal tak boleh pakai langsung, parah tu kan. Dalam dunia ni banyak benda akal memainkan peranan. Tanpa akal nanti kita pun boleh sesat juga. Yang ketiga, mengerjakan ibadah seperti sembahyang. Sekali lagi. Mengerjakan ibadah seperti sembahyang dengan cara yang berlainan sama sekali daripada asal perintah. Misalnya seperti mendirikan sembahyang dengan 2 rukuk dan 1 sujud. Mendirikan sembahyang dengan 2 rukuk dan 1 sujud. Kalau 2 rukuk, 2 sujud ada. 2 rukuk, 2 sujud sembahyang apa? Gerhana kan? Sembahyang gerhana matahari gerhana bulan 2 kali rukuk. Lepas tu sujud pun 2 kali. Ni sujud sekali je. Sujud sekali. Ataupun mungkin tak sujud langsung kan. Okay. Kalau Syiah tu lain lagi.
Syiah tu tak, kadang kita tengok video Syiah kan, Syiah sembahyang kan, pelik lah dia sembahyang tu sama macam kita. Tapi dia nak sembahyang tu, nak sujud tu, dia letak batu tu, batu Kalbala. Batu apa Kalbala? Dia letak, kan? Letak tempat sujud dia. Jadi dia sujud atas batu tu. Dia sujud atas batu Kalbala. Okey, itu fahaman fahaman Syiah. Kita bukan fahaman Syiah kan? Kita ahli sunnah. Baik. Misalnya seperti mendirikan sembahyang dengan 2 rukuk dan 1 sujud. Atau dimulai dengan salam, disudahi dengan takbir. Dimulai dengan salam dulu, lepas tu baru takbir. Pelik dah kan? Tak pernah dibuat orang. Dan menyamakan urusan riba dengan yang diharamkan, dengan urusan jual beli yang diharuskan. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dia samakan pula. Jual beli dengan haram sama je. Mana dah jual beli boleh, riba pun boleh. Riba pun boleh. Riba ni terjadi kepada beberapa benda lah. Antaranya riba hutang. Riba hutang. Riba kirat hutang. Ada juga riba kata daripada pertukaran benda-benda ribawi. Pertukaran benda-benda seperti gandum, beras, kan, syair, emas, perak, kan, itu dikatakan sebagai benda-benda ribawi dah. Pertukaran emas dengan emas, gandum dengan gandum, syair dengan syair, sebagainya. Itu benda-benda ribawi. Seterusnya, selain ini, ada lagi semacam bid'ah yang bercampur atau bid'ah campuran, iaitu suatu perbuatan yang mengandungi dua jurusan. Jurusan pertama menunjukkan bukan satu perbuatan bid'ah kerana ada dalilnya. Manakala jurusan kedua menunjukkan terang-terang bid'ah kerana tidak ada perintahnya ataupun contohnya. Misalnya membaca selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan pada tempat yang dikenaki. Bacaan ini memanglah dikenaki, tetapi kalau dilakukan di tempat yang tidak diperintahkan, maka nyatalah tidak disuruh. Demikianlah menurut fatwa Syekh Ibn Hajar Haytami. Jadi hukum asal berselawat ni memang kita sunatkan. Selawat, digalakkan berselawat, kan? Malahan ada ulama yang karang kitab-kitab yang kata tempat-tempat yang digalakkan kita berselawat. Nak berdoa, kan, kita digalakkan berselawat. Nak baca kitab pun digalakkan berselawat. Kalau seandainya kita mendapat kesedihan, kan, mendapat duka cita, kabar duka cita dan kesedihan pun, kita digalakkan berselawat. Teringat, terlupa benda-benda penting, tiba-tiba terlupa, kunci terlupa dulu kat mana, kan? Motor terlupa letak kat mana, pergi pekan, dia tak ingat, lupa dah kat mana letak ni. Banyak sangat motor kan, orang ramai, dah lupa dah letak mana. Jadi selawatlah kepada Rasulullah SAW, digalakkan selawat. Jadi banyak tempat-tempat tertentu yang boleh kita selawat, tetapi jangan kata kita berselawat topik-topik yang tak sepatutnya. Contoh dalam tandas, takkan nak berselawat tandas, kan? Mana tempat-tempat yang tak boleh selawat, jangan berselawat. Seterusnya, yang kedua, menyaringkan suara dengan baca Quran dan berzikir bersama di hadapan jenazah. Baca Quran dan zikir itu pada asalnya memanglah disuruh, tetapi membacanya dengan secara tersebut tidaklah dikenaki kerana tidak pernah ada contoh oleh Nabi dan oleh para sahabat. Kita menyaringkan suara dengan baca Quran dan zikir bersama di hadapan jenazah. Tapi kalau nak baca boleh, tapi jangan kuat, kan? Ataupun paling mudah, selesaikan dulu urusan dia. Selesaikan urusan jenazah dulu, dah umi semua, baru buat tali malam tu, barang dia. Tapi kadang kita ni kadang itulah, nak copek jenazah, belum urus lagi, dah nampak jenazah dalam rumah kan,
jenazah rumah, si isteri pun berzikir. Macam tu. Menjaringkan suara dengan membaca Quran dan berzikir bersama di hadapan jenazah. Memang Quran dan zikir itu pada asalnya memang disuruh, tetapi bacanya dengan cara tersebut tidak ada lagi. Nak baca boleh tak? Boleh. Baca Quran boleh tak? Boleh. Yasin boleh kan? Sebab jenazah. Tapi janganlah, dia kata jangan menyaringkan, jangan kuat. Kuat. Kan? Adakah mayat tu tak dengar kalau tak baca kuat? Ini persoalan. Kenapa perlu baca Quran? Adakah mayat tu tak dengar? Mayat dengar kan? Mayat dengar lah apa yang kita baca. Jadi tak perlulah menyaringkan suara dengan kuat dan sebagainya, dan berzikir dengan kuat di hadapan jenazah. Jadi membaca Quran dan zikir itu pada asalnya memang disuruh, tetapi membacanya dengan cara menyaring itu tidaklah dikehendaki, kerana tidak pernah ada contoh oleh Nabi dan para sahabat. Yang ketiga, semayang nisfu Sya'ban. Semayang nisfu Sya'ban, kan kita ada semayang nisfu Sya'ban kan? Ada yang buat kan semayang nisfu Sya'ban. Semayang 100 rakaat pada malam 15 hari bulan Sya'ban dengan cara yang tertentu. Masya Allah, 100 rakaat sanggup kalau tak nak buat 100 rakaat. 2 rakaat pun poning ya. Kalau buat ramai-ramai boleh ke? Tapi sebenarnya tak boleh. Semayang 100 rakaat pada malam 15 hari bulan Sya'ban dengan cara tertentu. Semayang ini dari satu jurusan memang nampak baik, tetapi pada jurusan yang satu lagi terang-terang menunjukkan bid'ah, kerana tidak ada contoh dan asalnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pun tak pernah buat lah semayang 100 rakaat ni. Siapa pernah buat? Tak ada. 10 rakaat pun dah huluhalan apa ya. Baik, inilah beberapa contoh dari perbuatan dan amal bid'ah yang terlarang yang dihubungkan dengan agama. Selain ini, ada lagi yang seperti itu, kerana bid'ah ialah suatu perbuatan atau pekerjaan yang tidak ada asalnya atau dalilnya sedikit pun, baik daripada Quran dan Sunnah ijma' maupun daripada ketetapan keadaan syara'. Gitu. Habis. Nak habis ke tak? Tak payah. Cukup. Cukup. Okey, sampai situlah kata tentang petunjuknya ataupun dilalahnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, selesai pertemuan pertama kita. InsyaAllah sama lagi. Saya buka soalan. Kalau ada pertanyaan, ada tak? Kalau tuan-tuan jumpa kat kedai buku ni kan, belilah buku ni. Keperluan umat. Ini jawapannya. Ini yang kecil. Dia ada lagi besar lagi. Lagi tebal ni. Kekeluaran umat. Kekeluaran umat, inilah jawapannya. Kekeluaran umat ni jawapannya. Dalam ni banyak tajuk lah, nanti boleh tengok. Tak apa, nanti boleh tengok. Nanti boleh tengok. Bid'ah haram. Dalam tu ada contoh bid'ah haram tadi lah. Ada dalam tu tadi. Betul kan? Bid'ah haram tadi lah yang Qadariyah Jabariyah tadi lah. Kan? Qadariyah Jabariyah. Mengikut pahaman Qadariyah, mana pahaman yang bukan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti paham Qadariyah ataupun Jabariyah. Okey. Baik. Haram, bid'ah haram ialah mengikut pahaman Qadariyah ataupun Jabariyah. Mengikut pahaman mereka. Kita nak ikut pahaman Ahlussunnah. Kita lebih suka pahaman Jabariyah ataupun Qadariyah. Jabariyah tu kan? Ialah contoh Imam Sudir tadi. Ini bagi contoh yang dipanggil. Qadariyah itu ialah
Jabariyah dengan Qadariyah. Faham kan perbezaannya? Jabariyah ni serah bulat-bulat pada Allah. Tak payah usaha apa-apa. Tak payah usaha apa-apa. Mana kalau nak berjaya pun tak payah belajar. Nak berjaya pun tak payah bekerja. Tunggu je lah orang bagi duit. Kalau ada lah. Tak ada lah. Jabariyah kan. Kalau nak berjaya, nak dapat 9A ke 10A dalam pelajaran, tak payah belajar. Tawakal ala Allah. Serah di kepada Allah Ta'ala. Itu Jabariyah. Qadariyah pula usaha. 100%, 20% usaha. Kemudian tak ada bergantung pada Allah. Berjaya tak berjaya di atas sendiri-sendiri. Berjaya tak berjaya atas diri sendiri. Tak ada kaitan kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Tak ada kaitan. Itu pahaman Qadariyah. Kita Ahlussunnah tengah-tengah lah. Jabariyah pun bukan, Qadariyah pun bukan. Mana usaha kena ada, usaha kena ada, doa kan, ikhtiar kena ada, kan, musyarat kan, musyarat macam ni usaha lah tu. Bekerja usaha, belajar usaha. Last sekali tawakal kepada Allah, serah diri pada Allah. Percaya kita itu. Ada paham Ahlussunnah. Okey, selesai kan Miss. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina as-saliqa wa alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wa siyana fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.